muslimin muslimat, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah dan abang-abang yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Pada pagi yang berbahagia ni, kita sambung pengajian Asmaul Husna. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jami'. Allah Subhanahu wa taala Al-Jami'. Al-Jami' maksudnya yang mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala antara dalam rantaian Asmaul Husna adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Jami'. Allah lah yang Maha mengumpulkan. Jadi di antara rantaian Asmaul Husna yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengumpulkan manusia dan semua makhluk-makhluk tau'an wa karhan, suka ataupun tidak. Tau'an wa karhan, suka ataupun tidak. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengumpulkan ataupun menghimpunkan manusia dan makhluk-makhluk yang lain sebelum kejadian ada dunia ini, ketika kejadian ada dunia ini, dan selepas daripada dunia ini. Jadi ada tiga keadaan macam mana Allah Subhanahu wa taala itu mampu maha berkuasa untuk mengumpulkan. Hari ini kita sebagai manusia, sehebat mana kita, belum tentu kita boleh dapat mengumpulkan. Hatta anak-anak kita pun sekalipun, ada orang kadang-kadang yang berselisih dengan mertua, dengan menantu. Nak balik raya pun ada anak yang tak balik, ada yang mungkin lama tak jumpa cucu. Jadi kita ni macam mana keadaan kita pun, kita tak mampu untuk Al-Jami' mengumpulkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa, mampu mengumpulkan semua manusia ini, semua makhluk-makhluk ini. Ni. Jadi pertama sekali kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam konteks manusia. Kita tak bicara mengenai makhluk-makhluk yang lain. Dalam konteks manusia, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia ini di alam roh. Di alam roh. Kita ni pernah berada di alam roh. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa al-arwahu junubuhum mujannadah. Roh-roh manusia ni dikumpulkan. Faman ta'arafa talafa, siapa yang pernah baik di alam roh, dia akan baik di alam dunia ini. Waman tanakara talafa, siapa yang pernah bertengkar di alam roh, dia akan bertengkar di alam dunia ni. Ni roh kita pernah dikumpulkan lama dulu. Tapi oleh kerana sifat roh itu dia tak macam jasad. Jasad dia ada akal. Kita mengingat dengan akal. Sebab tu kita tak ingat. Ya, tak ingat ustaz. Tak ada pun kan. Atau dalam perut mak kita pun kita tak ingat. Sebab dunia ni kita berfikir dengan akal. Tapi pernah tak kita bertemu dengan seorang yang pertama kali kita jumpa, macam mana jumpa lah dia ni. Dan kenal tu baik macam dah 10 tahun. Memang ataupun dah berpuluh-puluh tahun kenal lah seolah-olahnya. Punya baik tu. Ini Nabi sebut faman ta'arafa talafa, siapa yang pernah baik di alam roh akan baik di alam dunia. Kadang-kadang lahir daripada rahim yang sama, adik-beradik, tapi bergaduh daripada kecil sampai besar. Tak boleh ngam. Itu yang dikata faman tanakara talafa, saya pernah bertengkar di alam roh akan bertengkar di alam dunia ini. Jadi maknanya itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan. Bayangkan nak mengawal berbilion manusia. Kita nak mengawal anak, contohnya berapa orang pun kadang-kadang pening. Saya kadang-kadang ke kampung-kampung Kuala Selangor sana ke, tengok pakcik-pakcik ni sejuk hati. Petang-petang kayu basikal, kerjanya petik kacang, tanam sayur. Wak-wak, anaknya pira wak ya? Anaknya berapa wak ya? Alhamdulillah Ustaz, 16 tapi jadi semua. Anak 16 tapi jadi semua. Alhamdulillah Ustaz. Kadang-kadang di bandar ni, Ustaz tolong buatkan air Ustaz, anak saya Ustaz, pening kepala Ustaz. Anak ramai kak, anak 2 macam 16 Ustaz, pening kepala nak jaga. Kan?
Bayangkan kita nak menghimpunkan anak 2-3 pun pening. Ini Allah Subhanahu wa taala al-jami' berbilion tu. Roh tu yang berbagai-bagai macam manusia ni lah. Yang berbagai-bagai keadaannya, tapi Allah Subhanahu wa taala al-jami', Allah lah yang mengumpulkan di alam roh tu. Kemudian manusia itu digilirkan, dilahirkan ke alam dunia ni. Kita ni lah, ada yang telah lahir dan telah meninggal, ada yang sedang lahir, ada yang maknanya bersama satu zaman ni. Macam kita kan hari ni satu zaman, maknanya kita sempat maknanya berkenalan kan, atuk-atuk kita dikenal batch atuk-atuk kita lah. Anak-anak kita, cucu kita besok batch anak cucu kita. Ni kita ni. Jadi kita dikumpulkan ke alam dunia. Allah Subhanahu wa taala al-jami', Allah yang maha mengumpul, menghimpunkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dari sudut nature dia, dari sudut semula jadinya. Allah akan kumpulkan orang yang baik bersama dengan orang yang baik. Sebab itu disuruh kita sentiasa memperbaiki diri di dunia ni. Orang yang baik akan bersama dengan orang-orang yang baik, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Hari ini kita sangat suka majlis ilmu. Kita hadir majlis ilmu. Ke mana-mana kita pergi, Allah akan datangkan orang macam kita. Suka majlis ilmu, mana-mana pula kita pergi. Kita balik kampung, insya-Allah akan jumpa orang macam kita ke mana kita pergi. Kan? Suka majlis ilmu, ke mana-mana pun balik kampung ke mana akan jumpa juga orang yang suka majlis ilmu, kita bersama-sama. Jadi kadang tak sangka-sangka Allah jumpakan orang yang maknanya sama macam kita ni. Orang yang jahat akan dikumpulkan dengan orang yang jahat. Kan? Satu hari saya berbual-bual di Mekah. Okey. Di Mekah ni sama juga, ada orang yang baik datang ahli ibadah, ada yang jahat pun ada. Yang jahat yang kira menjual diri pun ada. Orang kat sana tu. Bila kawan-kawan kat Mekah tu cerita, kan, ada satu orang ni tiba-tiba menjadi excited. Ya ke, kat mana? Kenapa pula kan boleh jadi excited? Kan? Hatta pergi Mesir tu kota ilmu. Orang kaki dangdut cari dangdut dekat Mesir. Ni. Mana kita kan bertemu dengan siapa kita ni, diri kita. Sebab tu disuruh kita mempertingkatkan diri. Kan, qad aflaha man tazakka, dan beruntunglah sesiapa yang meningkatkan dirinya. Disuruh kita tingkatkan diri. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyatakan bahawa syafaati min ahlil kabairi min ummati. Syafaat aku, kata Nabi, akan aku berikan kepada umatku yang berbuat dosa tapi dalam hati ada bercita-cita nak menjadi baik. Kan? Nabi kata syafaat aku ni aku akan bagi pada orang yang berbuat dosa tapi dalam hati ni ada cita-cita nak jadi baik. Kan? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat di mana kita bermula. Allah melihat di mana penghujung kita. Perbaiki diri akhlak kita, ibadah kita. Insya-Allah kita akan dikumpulkan dengan orang yang bersama-sama kita ni. Orang yang baik bersama orang baik, orang yang tak baik bersama orang yang tidak baik. Macam tu juga Allah Al-Jami'. Allah akan mengumpulkan daripada sudut jodoh. Nature pertama di sudut jodoh akan dijodohkan orang yang baik dengan orang yang baik, orang yang tidak baik dengan orang yang tidak baik. Kan? Jodoh akan dikumpulkan. Sebab itu memang betul lah. Katakanlah ya, satu orang yang belum berkahwin selalu datang kuliah macam ni, sudah tentulah akan jumpa orang yang datang kuliah macam ni juga. Orang yang kaki dangdut, kaki disco, akan jumpalah orang kat disco. Kan? Takkanlah orang kat disco tu boleh jumpa dekat orang dekat kuliah macam ni. Melainkan kalau kuliah dibuat di disco, lainlah tu. Tapi maknanya akan bertemu. Orang yang baik akan dijodohkan dengan orang yang baik. Maksud apa ayat ini? Maknanya ataupun perkataan hikmah, kata-kata ulama ini maksudnya apa? Disuruh berusaha. Jodoh tu disuruh berusaha cari yang baik sesuai dengan keadaan kita tu. Maknanya usaha semaksimal mungkin. Kalau dah dijodohkan, itulah terbaik buat kita. Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang satu benda yang kamu tak suka tapi benda tu buat baik buat kamu. Jadi
Ada yang tertanya-tanya pula, Allah Al-Jami', Allah menghimpunkan orang baik dengan orang yang baik. Tapi kenapa ada orang yang isterinya bagus, alhamdulillah, suaminya kurang bagus? Kadang-kadang terfikir, isteri bukan main baik lagi, kan? Saya kadang-kadang dalam mengendalikan kes rumah tangga ni, tengok isteri tu Masya Allah solehahnya, suami Masya Allah Masya Allah juga lah ya. Ataupun mungkin innalillah wa inna ilaihi raji'un, kan? Kadang-kadang pelik, kita pun tertanya-tanya kadang-kadang. Rupa-rupanya Allah sebut dalam ayat tadi, Allah kata, ya, kadang-kadang dijodohkan, ya, kamu yang baik dengan yang tidak baik. Allah tahu apa kebaikan dia. Allah tahu apa kebaikan dia. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah tahu apa kebaikan dia. Allah tahu apa hikmah dia. Kadang-kadang suami itu memang brutal, tak jenis, tak tahu menilai ataupun menghargai perasaan pun. Tapi gen dia tu bagus. Kita sebagai isteri ni, isteri memang solehah tapi memang agak lembek sikit lah. Contohlah ya, lembek sikit. Dicampur tu rupanya Allah nak jadikan anak tu anak hebat rupanya. Tidak sedikit ayah kaki tonggang botol, kaki perempuan, anak sekolah tahfiz, dan berjaya dengan cemerlang. Tidak sedikit. Sebab Allah mengendaki kebaikan tu di sisi Allah lagi bagus, kan? Mungkin kita rasa, oh, apalah aku dapat suami macam ni, apalah aku dapat isteri macam ni. Tapi rupa anak tu jadi anak yang mana yang hebat, gabungan daripada suami dan isteri itu. Akhirnya anak tu pula yang dapat menyabarkan ibu, kan? Ataupun dapat membawa ayah tu ke arah kebaikan. Ada banyak, kan? Itu hikmah ataupun rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kalau kita lihat, banyak juga isteri para nabi tidak beriman. Sebagai contoh, isteri Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru orang ke arah iman, orang lain percaya, isteri sendiri tak percaya. Cuba kita bayangkan, dia menyuruh orang ke arah keimanan, semua orang percaya, isteri sendiri tak percaya. Isteri sendiri, YOLO abe ni, contohlah kan, setelah diterjemahkan bahasa Kelantan, YOLO abe ni, isteri sendiri tak percaya. Nabi Lut alaihi salam, dia berdakwah pada kaum dia, semua orang percaya, isteri sendiri tak percaya. Tapi Allah kehendaki rupanya zuriat daripada orang itu menjadi zuriat yang soleh, menjadi zuriat yang solehah. Ini percaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Al-Jami', yang keduanya di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang yang baik bersama orang yang baik, dan yang keduanya yang baik adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan bagi diri manusia. Yang ketiganya, Allah Al-Jami', Allah akan mengumpulkan bagi orang-orang yang maknanya manusia ni abil akhir hayat dia, maka kematian dia, orang yang soleh akan mati bersama orang-orang yang soleh, dihimpunkan dengan orang-orang yang soleh. Allah sebut dalam Al-Quran surah Qaf, surah Qaf ayat yang ayat yang ke-43. Surah Qaf ayat 43, Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan kamilah sahaja tempat kembali sekalian makhluk. Orang yang soleh mati, dia akan dikembalikan bersama orang-orang yang soleh. Orang yang buruk, orang yang jahat, mati dia akan dikembalikan bersama orang-orang yang jahat. Kita nak lihat pada hari ini 10 jenis kematian. Yang mati itu mati orang yang soleh. 10 jenis kematian. Mudah-mudahan akhir hayat kita termasuk daripada orang-orang yang mati husnul khatimah, mati yang baik, dihimpunkan bersama orang yang baik. Adab tok guru kita, ustaz-ustaz kita terdahulu, kalau ada orang meninggal kan dia kata, mudah-mudahan rohnya digolongkan bersama orang-orang yang soleh, solehah, digolongkan dengan orang-orang yang baik. Apakah mati yang dalam keadaan baik? Yang pertamanya, mati yang baik adalah mati dalam keadaan dipanggil bahasa Arab jihad. Jihad ni maknanya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu mati yang baik, mati orang yang dalam keadaan yang soleh, dan dijamin syurga. Mati dalam fisabilillah.
Sampai dalam satu ayat Allah menyatakan bahawa adakah kamu menyangka bahawa orang yang mati di jalan Allah itu maknanya sebenar-benarnya mati. Bal ahya, sesungguhnya dihidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah dan dia diberi rezeki. Jadi itu mati dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya mati dalam keadaan beribadah. Dalam ibadah. Dalam ibadah. Sama ada ibadah khusus ataupun ibadah umum. Ibadah khusus apa? Sembayang. Ada orang yang meninggal sedang sembayang ada. Kan ada pelakon dulu seorang meninggal tengah sembayang kan. Sembayang di Mekah lagi kan. Ada yang selepas sembayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meninggal. Ada yang dalam membuat haji, dalam ihram ataupun buat umrah dalam ihram tu. Mana ibadah khusus. Ataupun orang meninggal puasa. Kan? Nak pergi pasar Ramadan, nak beli kuih, accident dalam puasa, dalam ibadah. Ini mati dalam keadaan yang bagus ataupun dalam ibadah. Mana ibadah tu betul-betul untuk khusus ataupun ibadah umum lah. Ibadah umum macam mana? Benda-benda yang lebih besar lagi lah. Contoh nak menganjurkan benda-benda yang bagus ke apa ke tu. Yang ketiganya, orang yang meninggal dalam keadaan belajar. Sebab tu tok guru kita dulu, saya ingat lagi, saya kecil lagi waktu tu tok guru tu mengajar, kalau kita habis satu kelas ilmu, berniat untuk hadir pada kelas terusnya. Maknanya kita ni orang yang sedang dalam keadaan belajar. Orang yang belajar ni, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratu wa ajrun karim. Bagi mereka masa pengampunan. Maghfirah tu masa pengampunan. Wa ajrun karim, dan ganjaran yang baik. Bila masa Allah bagi keampunan bagi orang yang belajar ni, dua keadaan. Kan? Okey. Maknanya yang pertama sekali memang dalam ketika belajar ilmu di sini lah. Belajar ilmu sini besar. Ketika kita diiring ke kubur, masa pengampunan, banyak diampunkan dosa-dosa. Diiring ke kubur tu. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, antara perkara yang paling menggembirakan kita bangsa manusia, masuk dalam kubur kita nak tengok ni, dosa ni nak masuk sekali ni, nak tengok sekali ni. Tak boleh buat apa ni, nak senang faham kita masuk kubur, macam ada satu kereta sorong tu. Kereta sorong tu mungkin bawa apa? Najis dengan paku, dengan botol pecah, nak masuk ke kubur ni. Tiba-tiba datang malaikat rahmat, benda ni jangan masukkan sebab Allah dah ampunkan. Masya Allah. Itu kelebihan orang belajar. Lahum maghfirah. Pertama ketika dia diiring ke kubur. Yang kedua ketika kira hisap amalan. Hisap amalan tu banyak orang yang belajar duduk belajar ilmu ni, Allah ampunkan dia. Sebab tu orang belajar ni besar. Setiap kali habis niat, ya Allah, aku nak terus belajar untuk ilmu, belajar ilmu seterusnya. Orang mati dalam keadaan belajar. Saya mengajar ni lama, alhamdulillah, Allah terus beri kesihatan, murah rezeki, panjang umur, dan juga ibu-ibu sekalian kan. Ada anak murid saya yang maknanya belajar yang dah meninggal pun ada. Kan? Meninggal, ingat ya, arwah tu, arwah ni. Bagaimana saya boleh saksikan habis oleh depan Tuhan kan. Ya Allah, memang dia rajin belajar dia ni. Pergi kelas sana, pergi kelas sini. Itu mati yang dalam keadaan baik. Lepas tu habis niat, ya Allah, aku nak hadir kelas terusnya. Mati dalam keadaan belajar tu, mati yang soleh insya-Allah. Kemudian yang keempat, Allah Al-Jami'. Allah menghimpunkan orang-orang baik, orang soleh, roh orang-orang baik ni bersama orang-orang baik. Yang keempatnya, mati dalam berbuat kebajikan. Apa-apa juga bentuk kebajikan, nak bantu orang susah, kan? Ataupun kita mungkin sedang menolong orang sakit, bawa orang sakit ke hospital, orang sakitnya sihat, orang tu yang meninggal. Ada kan? Ketika saya gempa bumi di Pakistan Oktober 2005, kan, kita dengan izin Allah pergi hantar bantuan ke sana. Sampai dekat atas tu, orang yang sihat-sihat sesak nafas meninggal atas bukit kat Kashmir, tuan. Kat Muzaffarabad sana. Yang ke atas tu tertindih batu 3-4 hari. Orang keangkat hidup. Orang yang pergi bantuan sihat-sihat meninggal kat sana. Mati dalam berbuat kebajikan, nak bantu orang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa antara dia as-sa'i ila al-marah
As-sa'i ila al-armalah kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu janda ataupun perempuan yang meninggal suami dia membantu, seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ibu-ibu sekalian, kakak sekalian, kalau janda ni susah sungguh. Kan, sebab suami yang bekerja, tiba-tiba suami dah tak ada, maka susah. Nah, terbatuk abang kita. Okay. Tapi sekarang ada yang susah, ada yang senang kan. Itu antara contoh dari hadis Nabi. Orang yang sakit, kata Nabi SAW, orang yang sakit, membantu orang yang sakit. Orang yang terhamba, orang yang membantu orang yang terhamba, membebaskan. Dia panggil riqab. Riqab ni orang terhamba akan dibebaskan setiap sendinya daripada api neraka. Riqab di fatwa di Selangor ni, orang HIV antara yang ditakrifkan sebagai orang riqab. Jadi kita membantu tu, mudah-mudahan meninggal kita, mati kita besok dalam keadaan yang digolongkan orang yang soleh, orang solehah. Tadi ada syabas pada ibu-ibu kakak sekalian yang bersama saya, kita bantu kan kisah ni 5 tahun lepas kan, 2009, daripada kosong kan, daripada ibu-ibu kakak sekalian sampai terbina rumah tu. Alhamdulillah boleh datang kan. Yang memang bulan ni pun ada meninggal, boleh kata tiap-tiap bulan ada meninggal. Dulu saya memang sekarang ni alhamdulillah ramai kawan-kawan dah bantu. Dulu 6 bulan pertama, Masya Allah, tiap-tiap hari 2-3 pagi, 2-3 baru balik rumah, Ustaz, ni kawan dah sesak nafas ni pergi balik rumah tu tengok kan, kawan-kawan dah sesak nafas, dia pasangkan MP3 Yasin. Jadi kan, macam mana membantu orang-orang yang riqab kan, dibebaskan setiap sendi itu daripada api neraka. Okey. Yang kelimanya orang yang mati dalam kebaikan, orang yang mati dalam usaha mencari rezeki yang halal. Dan ini untuk para suami, untuk para ibu, untuk ayah-ayah saya sekalian kan. Anak-anak kita yang lelaki, niatkan, cakap kau kerja, pertama sekali kerja, kita cakap pada anak kita, ni duit bagi pada mak, bagi pada ayah. Bukan kita nak sangat pun, sumber berkat kan, pesan. Kalau memang anak kita gaji kecil pun, kita bagi sedekah dia balik je kan. Dia dah bagi 2 hari 3 hari lepas, besok kita bagi kat dia, tak apa. Tapi nak biasakan bagi mak, bagi ayah, tu berkat tu, keberkatan. Cakap pada anak kita, kau gaji bukan mak nak sangat, kau bagi sikit-sikit, bagi sumber berkat kan. Usaha cakap anak kita, kau kerja tu cari rezeki yang halal. Kemudian pesan kepada anak, sebab benda ni kat sekolah ni kadang-kadang tak ditekankan sangat, nafkah pada anak dan isteri. Kita pesan pada anak lelaki kita, nafkah tu kena jaga, rezeki yang halal. Kau mati tengah bekerja ni, mati dalam keadaan yang baik, mati keadaan orang yang soleh, orang yang solehah kan, nafkah. Yang keenamnya, orang yang mati dalam keadaan sedang bertaubat dan berusaha untuk mencari taubat. Bertaubat dia memang berusaha. Ada orang kadang-kadang teruk latar belakang dia kan, sebelum ni memang teruk latar belakang dia, tetapi setelah dapat ilmu, setelah mungkin dapat kesedaran, berusaha nak jadi baik, bertaubat. Ini kan ada satu kisah dalam kitab Durrah An-Nasihin, satu orang yang sedang bertaubat dan kemudian memang banyak dosa dia. Kemudian ketika dia bertemu dengan satu orang guru, wahai tuan guru, saya nak sangat bertaubat ni, tapi tak tahu cara macam mana. Apa guru ni kata, kau kena pindah daripada negeri kau pergi ke satu negeri yang di situ banyak orang-orang soleh. Sebab kadang-kadang kita ni nak jadi baik, keliling kita tu penting. Orang sekeliling kita, environment kita, kawan-kawan kita kena tukar. Sebab kadang-kadang ada ramai orang terpengaruh dengan akhlak kawan dia, akhlak dengan orang sekeliling dia. Maka orang ni berjalan sampai di pertengahan jalan, dengan takdir Allah meninggal dia. Kemudian datang malaikat azab ingin membawa roh dia. Ketika itu datang malaikat rahmat juga ingin membawa roh dia. Maka kedua-dua malaikat ini berkata, kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tu yang Maha mengetahui. Ini disebutkan rawi ini untuk nak cerita macam mana orang yang baik dan perjalanan baik itu, maknanya baik
dikumpulkan orang yang baik. Maka ketika itu ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala suruh golongkan dia di kalangan golongan orang yang baik. Padahal belum buat baik lagi tu. Baru bertaubat dan berusaha ke arah kebaikan, mati dalam keadaan baik. Saya tu terus berusaha memperbaiki diri. Hati tu biar ada niat. Ya Allah, aku nak baiki diri, ya Allah nak baiki diri, ya Allah nak baiki diri, tolonglah, bantulah Tuhan. Kemudian yang ketujuh, Allah Al-Jami', Allah mengumpulkan orang-orang yang dalam keadaan yang baik bersama orang yang baik, iaitu orang yang mati dalam keadaan mencegah kemungkaran. Dia mati dalam keadaan berusaha mencegah kemungkaran ataupun mencegah benda-benda yang tak baik. Ada orang yang berdua-duaan contohnya, dia pun datang, dia kata, "Dik, kenapa kau berdua-dua ni? Kau boleh ni tak? Maksudnya bersurai tak?" Contoh kan. Ataupun kadang-kadang dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata apa? Orang yang mati, man qutila duna malihi wa ahlihi fahuwa syahid. Orang yang mati dalam mempertahankan keluarganya dan juga hartanya, mati dalam keadaan mati syahid. Ada orang nak rampas harta dia, kan? Dia lawan, terbunuh dia, mati dalam keadaan baik. Kan? Maknanya mencegah kemungkaran. Ada orang datang nak kacau ahli keluarga dia contohnya kan. Mati dalam keadaan yang baik. Ini mati dalam mencegah kemungkaran. So kita nampak benda mungkar, usaha cegah. Kan? Sama ada benda tu orang nak ikut ke tak ikut, wallahu alam, biar. Kan? Tapi berusaha. Nak ceritanya kadang-kala kita perlu datang pada dia. Benda mungkar ni kita perlu datang pada dia, bukan kita sisihkan dia. Ni orang tak bagus, malah kawan, jangan. Kita datang bimbing dia. Kalau kita mati itu sedang berusaha membimbing dia mencegah kemungkaran, mati dalam keadaan mati orang yang soleh, orang yang solehah. Itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, orang mati dalam keadaan sakit yang dia sabar dengan sakitnya itu. Kita diuji dengan sakit contohnya, dan kita sabar dengan sakit itu, mati dalam keadaan mati yang beriman. Kita tak tahu, Allah tu uji kita berbagai-bagai. Sakit, kadang-kadang sakit yang berat, ada yang kena uji dengan kanser. Kalau kita mengeluh pun tetap sakit. Sabar, berusaha untuk ubat, tenangkan hati. InsyaAllah Allah SWT tu akan beri kebaikan kepada kita. Sebab tu kadang-kadang kita pernah tak ziarah orang yang kena sakit kanser contoh kan, atau sakit yang berat-berat ni. Ketika kita ziarah dia ke dalam setahun tu, jarang tengok dia tersenyum. Tersenyum tu jarang sebab apa? Menahan sakit, menahan sakit. Tapi hari meninggal, Masya Allah, bersihnya wajah dia, tersenyum. Hari meninggal tu tersenyum. Sebab apa? Sebelum meninggal tu Allah dah paparkan, nih balasan kau sabar daripada sakit ni. Masya Allah Tuhan, terima kasih ya Allah. Kan kadang-kadang kita berdoa tiap-tiap lepas solat, ya Allah berilah aku syurga, ya Allah berilah aku rahmatmu, ya Allah matikan aku mati beriman. Kan malaikat kanan kiri ni tengok, nak minta syurga tapi ibadahnya tak cukup ni, macam mana ni? Kan? Ni mati lagi 2 tahun ni contohlah kan. Tak cukup ni. Ni sembahyang masih cincai ni, macam mana ni? Kan? Itu yang saya sebut kadang sembahyang mengumpat orang. Allahu Akbar, aduh imam ni apa baca panjang sangat. Aku dah penat ni. Dah lah panjang lupa-lupa pula tu. Apa bunyi imam ni? Sembahyang mengata imam. Itu belum sembahyang marahkan suami. Jagalah awak, jagalah balik ni, jagalah awak, jagalah kan. Tengah sembahyang marah laki. Kan? Belum sembahyang mengumpat orang depan, kan? Allahu Akbar, tengok orang depan pakai telekung Malaysia. Sajalah tu nak tunjuk tu, ada seorang balik haji kat dia. Ada seorang kat dia kan. Aduh, tak cukup ni Tuhan, macam mana ni? Kan? Nak minta syurga, Allah makbulkan, tapi tak cukup. Allah datangkan pahala daripada jalan yang lain. Allah datangkan sakit, Allah datangkan ujian musibah, Allah datangkan orang mengata kita, yang kita sabar. Kan? Ini yang dikatakan sakit yang kita sabar. Lepas tu kalau ada sakit, minta pertama sekali, ya Allah beri aku kesembuhan. Yang kedua, beri aku kesabaran. Sabar dalam sakit. Kemudian 9. Yang ke-9 ya. Yang ke-9, orang yang mati dalam keadaan dianiaya.
mati dalam keadaan dianiaya. Apa contoh dianiayanya? Dianiaya contoh macam dibunuh. Orang mati dibunuh itu orang yang insya-Allah mati dalam keadaan yang baik. Kan macam saudara-saudara kita di Syria sekarang contoh kan. Syria ni akan jadi perang besar. Orang Syiah diisytiharkan perang jihad pada orang ahli sunnah wal jamaah kat sana. Ulama ahli sunnah pula isytiharkan jihad pada orang-orang mana peperangan jihad tu. Sebab orang Syiah pernah ada perang jihad. So Hizbullah daripada Lubnan, daripada Iran dah turun dah perang bunuh betul-betul ni. Maka Yusuf Qaradawi dan juga Syekh Ar-Rifai kan mana dah isytiharkan perang jihad juga besar tu kat Syria tu. Doakanlah ya kalau yang dibunuh dengan keadaan zalim tu Allah beri kebaikan lah ya. Ataupun dianiaya disihir. Wujud sihir ni wujud jagalah diri kita kalau kena mati dalam keadaan sihir, maknanya mudah mati tu dalam keadaan baik insya-Allah. Dan yang terakhir yang ke-10, Allah Al-Jami', Allah yang menghimpunkan roh-roh orang yang baik ini bersama orang yang baik. Yang ke-10-nya orang yang mati dalam keadaan musibah. Apa contoh musibah? Dalam hadis Nabi sebut seperti orang yang lemas. Orang yang mati lemas atau orang yang mati terbakar. Orang yang mati terbakar. Orang yang mati dihempap dengan bangunan. Maksudnya apa? Gempa bumi. Kita boleh lihat tsunami contohnya kan, insya-Allah mati-mati dalam keadaan yang baik. Orang yang mati terbakar, ada juga kadang-kadang rumah terbakar tak jangka-jangka kan, ataupun orang yang mati dalam keadaan maknanya ditimpa bangunan, ditimpa semua kan. Accident dalam hadis yang umum mati tu mati berdarah. Accident pergi tempat yang baik pula tu insya-Allah mati dalam keadaan yang baik kan. Tapi accident pergi merempit kan. Maknanya kan kat highway maksudnya kan, highway yang tak banyak orang guna kan. Dia merempit tu kan, mati di jalan yang lurus kan. Dia mati di jalan yang lurus. Merempit ni. Doakanlah ya, mudah-mudahan mati di keadaan yang baik mungkin, mudah-mudahan. Ya, macam mana? Bencana, musibah tu antaranya bencana. Bencana tadi banjir kan, ditimpa bangunan, musibah tu antaranya bencana. Okey. Kita lihat surah Al-Mursalat kan, surah Al-Mursalat ayat yang ke-38. Surah Al-Mursalat ayat 38 Allah Subhanahu wa taala menyebut hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Inilah hari pemutus hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin kan. Kami ini hari yang maknanya hari pemutus hukum dan di sinilah kami dihimpunkan. Maka selepas mati dihimpunkan dalam keadaan yang baik ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Allah sebut dalam surah An-Naba. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari di mana para roh dan para malaikat semua dibariskan dengan saf-saf mereka. Di padang mahsyar tu dia ada line dia. Nak senang faham sekarang ni senang kita nak senang faham sebab dunia kita dah moden kan. Kita beratur ke immigration. Kan? Keluar daripada kapal terbang daripada mana-mana luar negara, Malaysian warga negara kan, for Malaysian, for foreigner kan. Jadi kita yang pegang pasport Malaysia, kita akan beratur dekat dengan Malaysia punya kaunter kan. Foreigner. Macam tu kalau kita pergi Mekah kan, lil muwattin wa muwattinin untuk orang mustautin ataupun penduduk situlah. Lil mu'tamirin untuk orang-orang yang umrah. Kita kalau umrah kita pergi beratur kat umrah. Kan? Maknanya pekerja beratur pekerja. Nak senang faham macam itulah. Okey. Ketika kita dibangkitkan, kita nak supaya kita ni bersama-sama dengan saf yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak kenal Nabi. Saya yakin mungkin antara ibu-ibu ayah saya ada yang pernah mimpi jumpa Nabi. Tapi tak ramai, tak semua orang berpeluang mimpi jumpa Nabi. Tak kenal, tak nampak, tak tahu rupa Nabi macam mana.
Yang kenal muka Nabi atau rupa Nabi adalah para sahabat. Kita pun tak kenal sahabat. Yang kenal sahabat tabi'in, para tabi'in. Kita pun tak kenal tabi'in. Yang kenal tabi'in adalah tabi'in. Kita pun tak kenal tabi'in. Yang kenal tabi'in pendakwah kita ni, kan? Kita pun tak kenal. Yang kenal pendakwah kita ni tok-tok guru kita ni lah. Kan? Barulah ustaz-ustaz kecil-kecil macam saya ni lah ya. Kan? Maksudnya yang kecil-kecil ni kan. Sebab itulah kita perlu banyak berguru, belajar. Supaya apa? Guru kita kenal guru dia. Guru dia kenal guru dia. Guru dia kenal pendakwah. Pendakwah kenal tabi'in. Tabi'in kenal sahabat. Sahabat kenal Nabi SAW. Besok. Lepas tu banyak berguru. Biar banyak berguru. Alhamdulillah di Yayasan Restu ni banyak. Boleh kata tiap-tiap hari ada pula cikgu ustaz tu. Ustaz ni, guru ni. Belajar terus. Yang bagus kan kalau kita ada sanad, kita pun ada belajar hadis bersanad. Sanad tu lagi bagus. Sebab nampak sasilah guru tu. Tu lagi bagus kalau nak berjaya. Jadi dihimpunkan di akhirat besok. Dan dihimpunkan orang tu mengikut saf-saf mereka. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Surah An-Nisa ayat 140. 140 Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka Jahannam. Dihimpunkan orang-orang kafir, orang-orang munafik di neraka Jahannam. Itu jelas disebutkan, kan? Bagi orang yang beriman tapi ada buat salah, ada buat salah ni, dia banyak buat dosa, mati dapat mempertahankan iman, insya-Allah akhir, walaupun sekalipun dia dibersihkan di neraka dulu, akhir sekali akan dihimpunkan, Allah Al-Jami' akan himpunkan juga di syurga, insya-Allah. Kan? Sebab itu jaga iman, iman jangan rosak, jaga walaupun banyak dosa, kan? Nabi berusaha untuk tolong tu. Dekat timbangan tu Nabi akan berusaha tolong umat Muhammad. Kan? Umat Muhammad yang ada buat dosa, buat salah, maka Nabi akan berusaha bantu dia. Itu pertolongan terakhir Nabi. Nabi sebut dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Setiap para nabi itu ada peruntukan doa mustajab. Doa mustajab tu maknanya doa on the spot Allah bagi. Aku tak gunakan benda tu. Aku simpan untuk umatku dekat akhirat nanti. So jadi itu usaha Nabi. Itu antara apa yang Nabi janjikan untuk kita umat Muhammad lah. Jadi usahalah untuk kita bersama-sama Nabi di akhirat besok, insya-Allah. Okey, yang terakhir kita baca ayat Quran yang terakhir. Ni surah Ali Imran ayat ke-9. Okey, surah Ali Imran ayat ke-9. Orang-orang beriman dia menyatakan dalam doa mereka, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia untuk menerima balasan pada suatu hari, ini hari kiamat yang tidak ada syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Surah Ali Imran ayat ke-9. Allah sebut, ini orang beriman dia doa, ya Allah qala ya Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi. Jadi ampunkanlah aku ya Allah. Terus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Al-Jami' yang dihimpunkan kita di dunia ini bersama orang yang soleh, orang solehah, mati bersama orang-orang soleh, orang solehah. Kita dah bincang 10 kematian baik, insya-Allah. Di akhirat besok dibangkitkan, disafkan, dibariskan dengan orang soleh, orang solehah, dan juga akan dihimpunkan di syurga dengan orang soleh, orang yang soleh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita berhimpun di Dewan Yayasan Restu ini, satu hari nanti Allah himpunkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Amin, insya-Allah. Sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dalam kemampuan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.